Assalamualaikum murid-murid semua. Bersama saya Ustazah Hafizah. Hari ini kita akan belajar sains dengan tajuk pemboleh ubah. Apa itu pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah faktor-faktor atau perkara-perkara yang boleh mempengaruhi sesuatu eksperimen sains. Mari kita lihat pemboleh ubah terbahagi kepada 3. Yang pertama, pemboleh ubah dimalarkan. Bermaksud apa yang ditetapkan sama dan kekal sepanjang eksperimen. Yang kedua, pemboleh ubah dimanipulasi. Singkatan adalah PM. Bermaksud apa yang diubah atau ditukar. Yang ketiga, pemboleh ubah bergerak balas. Bermaksud apa yang diperhatikan atau dilihat atau diukur. Singkatan bagi pemboleh ubah bergerak balas iaitu PB. Murid-murid jangan lupa PM dan PB. Seterusnya, bagaimana cara untuk kita mengenal pasti pemboleh ubah? Ada 4 cara. Kita boleh kenal pasti pemboleh ubah ni apabila eksperimen ataupun sesuatu penyiasatan tu data dikeluarkan dalam bentuk yang pertama graf, yang kedua jadual, yang ketiga ayat dan yang keempat gambar. Sebelum kita pergi kepada contoh, Ustazah nak terangkan dahulu tentang pemboleh ubah yang bermaksud pemboleh ubah mesti ada parameter tambah benda. Parameter tambah benda. Okey, mari kita tengok contoh parameter yang diberi. Okey, yang pertama ada isi padu, panjang, masa, kuantiti, suhu, jenis, bilangan, baka, tempoh, jarak, keadaan, kecerahan, kehadiran dan saiz warna. Apa pula benda atau objek? Okey, mari kita tengok. Benda atau objek: air yang tinggal, ais melebur, anak ayam, udara kandang, kain, permukaan, tuala, magnet, pokok, mentol, kereta, ladang, bola, tikus, air mendidih dan tanah. Baik, parameter dan benda ini akan berubah mengikut penyiasatan yang berlaku. Contoh, kalau sesuatu eksperimen tu melibatkan pokok ataupun melibatkan satu benda yang lain lah. Jadi dia akan berubahlah mengikut kepada eksperimen tersebut. Baik, kita tengok contoh. Kita gabungkan parameter dan benda atau objek. Okey, yang pertama kita boleh gabungkan contoh seperti isi padu, air yang tinggal. Ini yang kita nak ukur lah, kita nak kaji. Selain itu kita boleh tengok jenis, permukaan. Ini kita gabungkan. Ini yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah. Apa kategori pemboleh ubah ni? Nanti kita tengok sama-sama dekat contoh. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Rajah 1 berikut menunjukkan 2 situasi. Beban yang sama ditolak atas permukaan yang berbeza. Beban yang sama, ini beban yang sama 50 kg, yang bawah ni pun 50 kg, tetapi permukaan lantai yang berbeza. Okey, permukaan yang pertama jubin, permukaan yang kedua adalah tar. Jadi, apa yang kita nak ukur? Apa yang kita boleh kenal pasti daripada penyiasatan ini? Mari kita tengok dimalarkan. Kita nak cari pemboleh ubah dimalarkan. Maksud dimalarkan tadi sama atau tetap. Apa yang sama dalam penyiasatan ini? Beban. Jadi berat beban adalah pemboleh ubah dimalarkan. Baik. Bagaimana pula dengan pemboleh ubah dimanipulasi? Pemboleh ubah dimanipulasi adalah pemboleh ubah yang berubah
atau tidak sama. Iaitu apa yang berbeza? Ni, jubin dan tar. Okey, jadi apakah jubin dan tar ini? Permukaan. Jenis permukaan. Okey, contoh yang kedua. Rajah 2 berikut menunjukkan satu penyiasatan tentang masa yang diambil untuk menghancurkan Chili menggunakan 2 kaedah. Okey, ada jadual. Okey, ini bentuk jadual lah, penyiasatan yang mana data dikeluarkan dalam bentuk jadual. Kaedah yang digunakan dan masa yang diambil untuk menghancurkan Chili. Okey, kaedah yang digunakan dalam contoh diberi, yang pertama ada lesung batu. Yang kedua ada mesin pengisar. Okey, kedua-dua kaedah ini kita gunakan untuk hancurkan Chili, dan hasil yang kita dapat kalau guna lesung batu, hasil yang didapati adalah selama 10 minit. Kalau guna mesin pengisar, Chili tersebut akan hancur dalam masa 2 minit. Okey, mari kita kenal pasti apakah pemboleh ubah dalam penyiasatan ini. Yang pertama, kita tengok pemboleh ubah dimanipulasi. PM, okey. PM adalah pemboleh ubah ataupun perkara yang diubah atau tidak sama. Apakah yang tidak sama? Apakah yang diubah? Iaitu kaedah. Kaedah yang digunakan. Okey, ada 2 kaedah yang digunakan, lesung batu dan mesin pengisar. Okey, seterusnya pemboleh ubah bergerak balas, iaitu PB. Okey, PB ni apa? PB ni adalah apa yang kita ukur, apa hasil yang kita dapat daripada penyiasatan ini. Hasil yang kita dapat tadi dalam bentuk masa 10 minit dan 2 minit. Okey, apakah masa ini? Iaitu masa yang diambil untuk menghancurkan Chili. Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Seterusnya, contoh yang ketiga. Rajah 3 berikut menunjukkan satu penyiasatan tentang bilangan kes denggi di antara 2 negeri. Bilangan kes denggi. Okey, data yang dikeluarkan, yang ditunjukkan dalam contoh ini adalah dalam bentuk graf. Okey, dalam bentuk graf. Jadi kita tengok dulu graf ni ada 2 negeri, negeri S dan negeri T. Kemudian ada tahun 2013 warna oranye dan tahun 2014 warna biru. Jadi bilangan kes denggi yang ada, yang telah dikumpul bagi kedua negeri, negeri S dan negeri T ni tertulis di sinilah, ditunjukkan dalam graf ni. Okey, 2013 sebanyak 270, 2014 sebanyak 125 kes. Ini dalam negeri S. Kalau negeri T sebanyak 54 pada tahun 2013 dan sebanyak 391 pada tahun 2014. Mari kita tengok pemboleh ubah yang kita boleh kenal pasti dalam penyiasatan ini. Yang pertama, kita kenal pasti pemboleh ubah dimalarkan. Okey, pemboleh ubah dimalarkan bermaksud tetap. Jadi, apakah yang tetap dalam kajian ini? Dalam penyiasatan ini, perkara yang tetap adalah negeri. Betul tak? Okey, bukan negeri. Perkara yang tetap dan sama dalam penyiasatan ini adalah kes denggi. Okey, kes denggi adalah perkara yang sama dan tetap. Kita nak siasat kes denggi. Okey, seterusnya pemboleh ubah dimanipulasi PM.
yang diubah. Yang diubah dan tidak sama. Okey, ada dua, iaitu negeri dan tahun. Negeri atau tahun. Boleh tulis salah satu. Okey. Seterusnya, pemboleh ubah bergerak balas, PB. Okey. PB ini adalah hasil yang kita siasat. Hasil yang kita ukur dalam siasatan ini. Iaitu apa yang berbeza-beza. Apa hasil yang selepas kita cari, kita kumpul maklumat, hasil yang kita dapat adalah bilangan kes denggi yang berbeza-beza ni lah. Ada 2013, ada 2014. Bilangan semua berbeza. Okey? Baik murid-murid. Kita sudah sampai kepada penghujung dan apa yang murid-murid dapat hari ini? Apa yang kita dapat hari ini adalah mengawal pemboleh ubah dengan menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi ditentukan dalam sesuatu penyiasatan. Okey, apabila kita buat sesuatu eksperimen atau penyiasatan, kita boleh kenal pasti yang mana pemboleh ubah yang tetap, yang mana berubah dan mana yang kita boleh ukur dan hasil kepada sesuatu eksperimen tersebut. Baik. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.